Perkembangan banjir hari ini menyaksikan keadaan di dua negeri dilapor pulih sepenuhnya membabitkan Terengganu dan Perak apabila kesemua pusat pemindahan sementara PPS ditutup siang tadi. Namun di Johor, jumlah mangsa banjir bertambah dengan 3,603 mangsa ditempatkan di 42 pusat pemindahan sementara PPS, manakala dua negeri mencatatkan penurunan mangsa kepada 20,798 orang di Pahang dan 434 orang di Kelantan sehingga jam 7.30 malam tadi. Mengikut portal Banjir Negeri, Keluang antara daerah terbaru terjejas selepas Kota Tinggi, Johor Bahru, Segamat, Mersing dan Kulai. Manakala Kota Tinggi kekal menjadi daerah paling terjejas dengan 2,219 mangsa di 23 PPS. Jumlah mangsa di Pahang menunjukkan penurunan kepada 20,798 mangsa berbanding 22,831 mangsa pada tengah hari, dengan daerah Temeloh paling terjejas ramai 11,039 mangsa. Di Kelantan, 368 mangsa dilapor di Pasir Mas dan 70 lagi di Kuala Krai. Sementara itu, puluhan kediaman di Raub dan Lipis Pahang musnah dihanyut arus ketika paras sungai utama di dua daerah terbabit naik mendadak pada 4 Januari lalu. Tidak terkecuali premis kerajaan dan kemudahan asas turut mengalami kerosakan. Paras Sungai Dong, Sungai Semantan dan Sungai Lipis naik mendadak awal pagi 4 Januari lalu. Akibatnya puluhan rumah roboh dan dihanyutkan arus selain ribuan kediaman lagi ditenggelami banjir. 3 buah sekolah di Raub serta 7 sekolah di Lipis turut tenggelam dan bencana merosakkan peralatan sekolah. Penduduk mendakwa banjir ini adalah yang terburuk serta genap 50 tahun selepas pekan terbabit dilanda bencana sama pada 4 Januari tahun 1971. Air terlampau laju sangat. Dalam masa 30 minit dia naik dalam 3 kaki. Sebab masa saya hantar kereta siri seberang, dalam 15 minit ya, air dah limpah jalan dah. Kami tak menjangka lah sebab sebelum ni banjir dalam 3 mata tangga kan. Tapi kali ni luar biasa betul lah. Memang naik tu mendadak betul. Kepada pasukan bomba daripada daerah Raub yang menyelamatkan mangsa banjir, iaitu jiran saya sendiri yang terperangkap di belakang rumah saya. Jadi mereka ni saya memang salut gila lah sebab di ketika itu kalau saya tengok bukan mereka yang terlatih, saya tidak akan benarkan mereka merentas sungai itu sebab saya memang dah mahir sangat di sungai, keadaan sungai ada arus di ketika itu. Jadi saya sangat terharu kerana pasukan bomba berani masuk di waktu malam dengan air yang deras, dengan pokok-pokok, dengan laluan dia yang tak tentu arah. Sebab ini tanah tempat kelahiran kan, tempat kita orang membesar, semua tiba dah hilang peninggalan mak ayah. Sedih lah kan, itu je lah. Tapi Allah Maha Kuasa, insya-Allah Allah akan ganti dengan lebih baik lagi. Tak ada pandai nilai lah. Itu je lah. Tak tahu juga kan kita nak nilai, kita tak pandai nak nilai macam mana. Itu je lah. InsyaAllah kita akan bina balik dengan mana yang ada kayu-kayu yang boleh guna ni, insyaAllah. Ketika banjir, arus deras turut menyebabkan tebing Sungai Lipis terhakis. Akibatnya gerai penjaja Majlis Daerah Lipis di tebing Sungai Benta rosak dan didapati tidak selamat digunakan. Untuk mengetahui perkembangan terkini di Benta, kita langsung ke lokasi bersama Fazli Ahmad. Fazli, selain hujan lebat, apakah punca berlaku arus deras hingga menghakis Pekan Benta? Ya, Ramzan dan Fatin, saya kini berada di tebing Sungai Lipis di sini di sekitar bandar Pekan Benta ini. Dalam kejadian 4 Januari lalu, hampir sebahagian bandar ini pekan ini telah pun tenggelam dan berlaku hakisan merosnahkan gerai di sini. Dan untuk mengetahui apakah punca kepada limpahan Sungai Lipis ini, bersama saya Exco Kerajaan Pahang Datuk Seri Muhammad Sofi Abdul Razak. Datuk Seri, apakah punca kepada limpahan ini yang begitu dahsyat, dikatakan 50 tahun selepas berlaku pada 71 itu? Banjir di Benta ni adalah disebabkan oleh hujan yang lebat turun di kawasan tadahan Sungai Lipis yang berada di dalam daerah Raub. Dan ekoran daripada itu, kita lihat bahawasanya banjir yang kita alami di Benta ni lebih dahsyat atau lebih teruk daripada tahun 1971. Saya sendiri terlibat dan menyaksikan bagaimana air Sungai
Lipis telah naik dengan begitu mendadak dan penduduk-penduduk telah terperangkap kerana tidak menjangkakan bahawasanya air akan naik dengan begitu cepat dan mereka gagal untuk menyelamatkan harta benda yang berada dalam rumah, dan kerosakan yang dialami mereka adalah cukup menyedihkan. Ia amat memilukan dan kita telah berusaha untuk menyelamatkan penduduk-penduduk yang terperangkap, dan alhamdulillah sebenarnya saya bersyukur kerana dengan kerjasama daripada semua pihak, agensi-agensi yang terlibat serta penduduk-penduduk kampung dan ketua-ketua masyarakat, maka tidak ada berlakunya kemalangan jiwa di kalangan mangsa-mangsa yang terbabit. Dan saya merasakan bahawasanya kita perlu untuk mengambil tindakan agar perkara seumpama ini tidak lagi berlaku ataupun tidak berlaku lebih teruk daripada apa yang berlaku pada tahun ini. Iaitu pertamanya saya kira kita mesti memperkasakan sistem amaran banjir, iaitu dengan menaikkan taraf sistem bacaan air hujan dan juga dipanggil projek ramalan amaran banjir negara, iaitu dengan mewujudkan sistem telemetri supaya penduduk di sebelah hilir ini dapat menjangkakan berapa lama air yang naik di sebelah hulu ni akan sampai ke tempat masing-masing, dan ini sudah tentu dapat membantu mereka untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif. Dan yang keduanya, saya menyeru pada pihak kerajaan pusat khususnya untuk melaksanakan projek yang dipanggil ataupun dinamakan sebagai projek limbangan Sungai Bersepadu Sungai Jelai yang juga merangkumi Sungai Lipis, dan insya-Allah mudah-mudahan saya berharap supaya projek ini dapat disegerakan supaya ianya dapat dijadikan sebagai langkah awal dan menangani isu banjir ini dalam jangka masa panjang melalui projek rancangan tempatan banjir dan sebagainya. Yang akhirnya saya menyeru pihak kerajaan supaya menimbangkan untuk mengambil langkah-langkah membayar ataupun menyumbangkan sedikit ganti rugi kepada penduduk-penduduk yang sebenarnya rata-rata seluruhan hampir 1,000 penduduk yang terlibat ini berada dalam kerugian kerana boleh kata harta yang ada dalam rumah mereka ni musnah semuanya. Jadi itulah ini harapan saya dan hasrat. Saya yakin Kerajaan Pusat bawah kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri dapat memberikan pertimbangannya sewajarnya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri ada juga ada Adun Benta sini. Saya rasa itu saja dari Benta. Kita kembali ke studio bersama Ramzan dan Fatin.